وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا، تنال الشمس منه والبدورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan
yang telah diberikan kepada kita pada hari ini dapat kita bertemu di waktu yang ada ini, di kesempatan yang ada ini. Semoga kita beroleh manfaat pada hari yang mulia ini, yang mana kita dapat meneruskan program atau acara kita pada hari ini, iaitu dengan pembacaan Al-Quran. Kita akan membaca Al-Quran secara online. Dan hari ini bagi tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan yang mana diisytiharkan PKP bermula esok, maka hari ini adalah hari last untuk sebagai persediaan. Sekiranya ada apa-apa perkara yang perlu dilakukan, maka perlu diuruskan terlebih dahulu pada hari ini supaya tidak berlaku kalut pada esok hari. Dan sebaiknya kita banyak mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkatkan bala dan selamatkan kita dan juga ahli keluarga kita daripada wabak ini, wabak penyakit ini. Jadi itulah, ada beberapa tempat ataupun beberapa kawasan juga ada termasuk dengan negeri yang mana diisytiharkan PKP. Baik, jadi kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat bala ini dengan segera, insya-Allah. Kita banyakkan berdoa, mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung daripada bacaan yang semalam. Semalam kita sampai pada ayat 24. Maka pada hari ini kita akan sambung ayat 25. Kita akan sambung ayat 25, yang mana ayat 25 itu iaitu bermula dengan ayat wabashiril ladzina amanu. Jadi insya-Allah kita akan mulakan terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian dengan diikuti kita niatkan hadiahkan bacaan kita ini kepada sekalian arwah muslimin dan musliman, mukminin dan mukminat yang sama ada yang telah lama meninggal dunia ataupun yang baru meninggal dunia. Maka mudah-mudahan Allah limpahkan kepada mereka rahmat dan kasih sayangnya, agar mereka sentiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi setelah kita baca surah Al-Fatihah, kemudian barulah kita meneruskan sambungan daripada ayat yang semalam. Sambungan ayat semalam iaitu ayat hari ini kita sambung pada ayat ke-20 25. Baik. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan yang mana ada Quran bersama-sama, so boleh buka Quran juga, dan saya akan cuba paparkan untuk paparan hari ini, insya-Allah. Saya cuba paparkan. Ya. Dahulu kita sambil-sambil tu sambil-sambil kita share kepada yang lain, agar mereka dapat bersama-sama kita mengikuti pada petang ini, insya-Allah dapat berkongsi bersama-sama, sama-sama dapat membaca Al-Quran bersama-sama pada petang ini, insya-Allah. Baik, bagi yang
membuka Al-Quran, maka boleh buka pada muka surat yang kelima. Boleh buka pada muka surat yang kelima, iaitu surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. Surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama, muka surat yang kelima. Baik. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa untuk saya secara online ini adalah diubah kepada hari, minta maaf, bukan masa hari, masa yang sama jam 2 petang, cuma harinya daripada hari Isnin hingga hari Khamis, kerana terkadang pada hari Jumaat saya ada khutbah Jumaat, jadi tidak berkesempatan untuk berlangsung pada jam 2 petang, kerana selesai itu mungkin 2:30 ke atas, jadi agak kalut ataupun terlewatlah pada hari itu. Jadi insyaAllah kita buat pada hari Isnin hingga Khamis. Semoga apa yang terlaksana tu dapat manfaat insyaAllah. Baik, jadi sekiranya sudah bersedia, insyaAllah kita akan mulakan bacaan daripada ayat 25 hinggalah ayat 48, iaitu muka surat 5 hingga muka surat 7 dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah diharap tuan-tuan bersedia, boleh kita sama-sama mengikuti akan bacaan ini insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد
الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع
إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Telah selesai sebentar tadi kita bacakan surah Al-Baqarah daripada ayat 25 sehingga ayat 48. Jadi di sini dalam pembacaan Al-Quran kita perlu menekankan beberapa perkara, di antaranya dari sudut sebutan huruf ataupun fasahahnya, kefasihan sebutannya, kerana setiap huruf itu dia mempunyai sifat-sifatnya, sifat-sifatnya tersendiri. Ada sifatnya, ada jahar, ada sifatnya rokhawah, ada sifatnya Allahumma shalli Muhammad, istifal, ada sifatnya infitah, ada sifatnya idlaq, ada sifatnya ismat, dan sebagainya. Jadi terdapat pelbagai sifat di situ. Dia lebih kurang dalam 17 sifat
sifat huruf ni. Dan setiap huruf juga selain daripada sifat, yang pertamanya adalah makharijul huruf ataupun makhraj huruf. Kerana dia mempunyai makhraj-makhrajnya tersendiri. Sehingga kan ada setengah yang mengatakan makhraj huruf itu tidak berkongsi satu sama lain. Dia masing-masing ada tempat-tempatnya tersendiri. Ada makhraj-makhrajnya tersendiri. Jadi sebenarnya apa yang kita dapati bahawasanya begitu indah, begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menjadikan Al-Quran ini dengan sempurna makhraj dan juga sifatnya. Begitulah juga apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada itu, iaitu Allah jadikan manusia, Allah jadikan makhluk-makhluknya juga alam ini begitu sempurna, dan juga terdapat sifat-sifatnya yang sempurna. Itu di antara keunikan Al-Quran. Jadi sebab itu Al-Quran itu dibaca dengan tajwid, dengan bertajwid. Kerana itulah merupakan asal penurunan Al-Quran itu diajar kepada Sayyidina Nabi SAW, diajar dengan bertajwid. Maka hendaklah dibacakan Al-Quran itu dengan bertajwid serta mencapai kefasihan sebutannya. Jadi antara yang dapat saya kongsikan ataupun ingin saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, iaitu berkenaan dengan sebutan-sebutan dalam bacaan Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan ia jadi sebagai panduan kepada anda untuk mengukur ataupun menilai bacaan ataupun mengukur bacaan Al-Quran anda. Tidak dikatakan yang bahawasanya apa yang saya sampaikan ini merupakan itulah yang paling baik. Tidak, ia merupakan antaranya, ia merupakan adalah salah satu usaha untuk berkongsi dengan anda sekalian, dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bagaimanakah sebutan ataupun bacaan-bacaan, iaitu bacaan-bacaan yang fasih, yang boleh dijadikan sebagai panduan. Sepertinya adanya tilawah Al-Quran ataupun bacaan-bacaan Al-Quran di YouTube ataupun di internet, di video mana-mana sekalian, iaitu daripada qari-qari yang lebih masyhur, yang lebih berilmu daripada saya. Jadi itu juga merupakan sebagai panduan-panduan yang kita boleh ambil panduan daripadanya. Dan tujuan saya berkongsi bacaan ini adalah untuk berkongsi ilmu sesama kita, supaya sama-sama kita dapat melakukan amal soleh ataupun pekerjaan yang elok di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan dalam bacaan Al-Quran, maka itu antara beberapa perkara penting yang perlu kita tekankan, iaitu dari sudut makharijul huruf, makhraj tempat keluar hurufnya, kemudian sifatul huruf, dan kemudian tajwid yang ada pada setiap huruf-huruf itu ataupun setiap hukum-hukum dalam hukum ilmu tajwid itu. Jadi apabila disempurnakan ketiga-tiga perkara ini, maka hasilnya adalah amat baik. Begitulah, hasilnya amat baik. Jadi sebab itu kita perbanyakkan, pertambahkan ilmu kita dari sudut baca Quran khususnya. Perlu diuji tahap bacaan kita kepada sesiapa yang lebih mahir, maka kita bacakan, perdengarkan bacaan kita kepada mereka. Saya pun pengalaman saya dulu, saya ketika di tahfiz dahulu, setiap hari saya biasakan untuk menghabiskan ataupun menilai bacaan saya, semak bacaan saya kepada guru-guru talaqi. Jadi kami di tahfiz dulu begitu, ada disediakan guru talaqi. Disediakan guru talaqi di tahfiz. Jadi setiap hari kena baca kepada guru-guru talaqi. Kalau berkesempatan baca 2 orang. Kalau berkesempatan baca 3 orang, pada 3 orang baca pada 3 orang. Jadi yang pentingnya adalah kita sentiasa menyemak bacaan kita kepada guru Al-Quran itu, guru yang lebih mahir. Sehingga kan selesai saya belajar di tahfiz,
Tapi selepas saya belajar di tahfiz, saya sambung kepada pengajian pondok, antaranya Pondok Setumbuh. Jadi sambung di situ juga saya ambil peluang untuk memperbaiki bacaan kepada guru-guru Al-Quran di pondok pula. Begitu jugalah ada peluang satu ketika dahulu di Kelantan tu ada hadir seorang ahli Al-Quran ataupun guru Al-Quran daripada bumi Madinah satu ketika dahulu. Jadi masa tu pun saya alhamdulillah dapat berkesempatan dan ambil peluang untuk bertalaki dengannya. Setelah 5 tahun dalam pengajian di tahfiz itu, kan? Jadi kita dah belajar lah. Kalau ikutkan 5 tahun tu puas hati dah lah, kan? Cukup lah, buat apa lagi, kan? Ilmu dah cukup lah kita rasa. Tapi setelah 5 tahun pergi talaki pula kepada guru Al-Quran daripada Madinah tersebut, maka terdapat hampir lebih 10 kesalahan dalam bacaan saya pada ketika itu. Maka ditegur oleh guru tersebut, guru Al-Quran tersebut. Jadi itulah maksud, selagi mana kita belajar, maka selagi itulah kita hendak menilai ilmu kita, kemahiran kita, penguasaan kita di dalam bacaan Al-Quran itu. Itu di antaranya. Dan juga sampailah kepada saya pergi sambung belajar di Mesir pun, masih lagi mencari guru-guru Al-Quran untuk ditalaki, untuk disemak bacaan-bacaan saya. Walaupun kita telah belajar selebih daripada 5 tahun, 6 tahun berkaitan dengan Al-Quran, tetapi masih lagi mencari untuk menyemak bacaan supaya kita dapat kefasihan yang lebih baik untuk bertingkatkan ilmu kita. Itu penting. Al-Quran ini dibaca setiap hari kerana dia dibaca melalui lisan, melalui lidah kita, melalui mulut kita. Sekiranya kita jarang baca Al-Quran, maka lidah kita akan mudah keluh, ataupun lama-kelamaan akan menjadi keluh. Jadi dia seumpama mesin lah. Lidah kita ni umpama mesin. Apabila mesin tu kita lama tak guna, enjin kereta pun kata kita lama tak start, kan? Kalau kita lama tak warming enjin kereta, tak panaskan enjin kereta, jadi sistem dia tu akan start ataupun akan mula tersangkut. Jadi akan terganggu. Jadi perlu sentiasa dihidupkan enjin kereta tersebut. Begitulah dengan Al-Quran, melalui lidah kita, maka perlulah kita baca. Walaupun kita bukan hafaz Quran, tapi bacalah. Sekurang-kurangnya ia melembutkan lidah kita untuk mudah ataupun lancar menyebut akan huruf-huruf Al-Quran. Sebenar Ramadan Al-Mubarak ini, bulan yang mulia dan juga disebut sebagai bulan Al-Quran, Syahrul Quran, yang mana bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya, iaitu Al-Quran. Maka kita ambil peluang untuk membaca Al-Quran. Tak boleh banyak, kita baca sikit. Tak boleh sikit, kita baca banyak. Begitulah maksudnya. Maka budayakan kehidupan kita di dalam bulan Ramadan ini akan membaca Al-Quran. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mampu menghafaznya. Bagi yang menghafaz, teruskan dengan usahanya menghafaz Al-Quran, memuliakan Al-Quran dan juga memelihara Al-Quran. Kita sebagai orang awam yang mana yang belum sampai ke tahap menghafaz Al-Quran, maka teruskan membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kerana sekarang ni di samping Allah jadikan kita ujian, berikan kepada kita ujian COVID-19 ini, dan banyaklah usaha-usaha untuk memenuhi keperluan ataupun kehidupan kita dalam ibadah, antaranya dengan siaran langsung online-nya, Al-Quran online-nya, ataupun kelas-kelas pengajian secara online-nya, kan? Jadi banyak halaqah-halaqah Al-Quran ditubuhkan, diwujudkan di dalam Facebook ke, di dalam YouTube ke, dan sebagainya. Jadi itu adalah satu usaha yang baik, yang kita nampak. Mudah-mudahan Al-Quran itu disanjung dan dijulang, dijadikan sebagai panduan utama dalam kehidupan dalam masyarakat kita, insya-Allah. Jadi apa yang dapat saya kongsikan bersama, mudah-mudahan ia bermanfaat dan juga memberi kebaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ia menggalakkan kita untuk lebih lagi cinta kepada Al-Quran,
dan seronok apabila kita membaca Al-Quran ni seronok. Boleh dapat membaca Al-Quran tu sampai tahap apa? Kita baca tu sambil seronok, sambil tergelak, sambil tenang apabila kita dapat mentadabbur akan makna-makna ataupun ayat-ayatnya. Jadi insya-Allah semoga ia bermanfaat untuk anda semua. Doakan ia program ini ataupun siaran langsung ini akan dapat diteruskan setiap hari daripada hari Isnin sehingga hari Khamis, insya-Allah tanpa ada gangguan dan sebagainya, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan ataupun pertambahan ilmu dan sebagainya untuk saya terus berkongsi dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Jadi nanti kita sambung pula pada hari Isnin, insya-Allah. Hari ini hari Khamis, esok hari Jumaat. Jadi esok hari Jumaat pagi saya akan mengambil ataupun menerima suntikan vaksin COVID-19 dos yang pertama untuk persediaan bagi jemaah tabung haji pada tahun ini. Itulah yang disebut oleh tabung haji, lembaga tabung haji, yang mana bagi jemaah yang akan berangkat pada tahun ini terlebih dahulu sebelum mendapat keputusan rasmi daripada kerajaan Saudi, maka hendaklah buat persediaan, bersiap sedia untuk mengambil suntikan vaksin, kerana pihak kerajaan Saudi meletakkan syarat untuk datang ataupun untuk masuk ke dalam negara mereka hendaklah disuntik vaksin. Jadi mudah-mudahanlah minta doa kepada tuan-tuan dan puan sekalian semua, dan mudah-mudahan ia dipermudahkan urusan dan mudah-mudahan dapat saya menunaikan haji pada tahun ini, insya-Allah, sekiranya diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan daripada kerajaan Arab Saudi, dan segalanya, insya-Allah, mudah-mudahan doakan agar berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan sambung pula nanti di masa akan datang, iaitu pada hari Isnin bermula jam 2 petang, insya-Allah kita akan sambung ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke 49. Ayat 49. Bermula ayat 49, insya-Allah. Nanti saya akan updatekan kembali berapa ayat yang kita akan baca. Kebiasaannya kita akan kongsi dalam sekitar 3 muka surat. Qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama jadi bukit. Yang penting kita sentiasa menghayati ataupun membaca akan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته